Hai, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Hauka Jun. Nombor matrik saya lah 277594 dan saya merupakan pelajar SEM1 2020. Hari ini, saya akan membuat video tutorial mengenai bab 3 kenegaraan Malaysia, iaitu bertajuk kolonialisme. Slide ini merupakan kandungan dalam bab 3 yang saya akan terangkan pada hari ini. Ia merangkumi pengenalan kuasa Barat dan Eropah, faktor penggalak kolonialisme dan imperialisme, kesan dan kesimpulan. Okey, dalam bab ini, kami akan mengkaji mengenai penjajahan. Apa itu penjajahan? Penjajahan itu bermaksud penguasaan terhadap sesebuah negara ke atas negara lain atas kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Penjajahan itu boleh dibahagikan kepada dua, iaitu imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme bermaksud satu sistem pemerintahan yang mengawal negara lain. Konsep imperialisme berkembang pada abad ke-19 sempena revolusi perindustrian yang berlaku di negara barat, di mana mereka memerlukan bahan mentah untuk sektor perindustrian mereka. Manakala kolonialisme bermaksud satu pemerintahan dengan mengeksploitasi kelemahan dan mengambil peluang untuk menindas negara yang lemah. Perkataan kolonialisme berasal daripada perkataan koloni yang membawa maksud sebuah negara yang dikuasai oleh sebuah negara yang lebih berkuasa. Kolonialisme merupakan keseimbangan dasar imperialisme antara kuasa Barat dan Eropah ialah seperti Portugal, Britain, Belanda, Jerman dan lain-lain. Mereka mendominasi dan menguasai wilayah yang lemah seperti tanah Melayu sehingga wujudnya empire mereka masing-masing. Pihak Britain mendominasi Asia Tenggara kerana mempunyai kuasa paling luas di Asia Tenggara. Kemunculan revolusi sains dan revolusi industri mendorong pihak Eropah untuk melancarkan penjajahan mereka secara besar-besaran. Apakah faktor penggalak kolonialisme dan imperialisme di tanah Melayu? Antaranya termaksud etnosentrisme, jingosisme, go, glory, dan go. Mari kita kaji satu demi satu. Pertama sekali, iaitu etnosentrisme. Ia bermaksud satu kepercayaan yang meyakinkan bahawa bangsa sendiri lebih mulia daripada bangsa yang lain. Masyarakat yang mengamal kepercayaan ini mempunyai sifat memandang rendah kepada bangsa lain. Mereka menganggap mereka berada di status yang lebih tinggi atau lebih mulia daripada masyarakat yang berjaya dikuasai atau dijajah. Dalam arti lain, golongan yang mengawal kepercayaan ini dikira bahawa mereka adalah terbaik jika berbanding dengan bangsa lain. Yang kedua pula ialah jingoisme. Masyarakat yang mengamal kepercayaan ini memikirkan bahawa bangsanya lebih unggul melebihi bangsa lain di dalam dunia. Mereka benci bangsa lain. Hal ini boleh menggugat hak asasi manusia kerana golongan ini akan melaksanakan tindakan yang sangat kejam dan melampau seperti pembunuhan secara meluas dan diskriminasi warna kulit misalnya dasar apartheid. Seterusnya, diikuti dengan faktor 3G. Apa itu faktor 3G? God, Glory, dan Go. God bermaksud agama, Glory bermaksud kemasyhuran, dan Go memberi erti kekayaan. Pada masa itu, agama boleh dikatakan merupakan sesuatu yang berkuasa untuk mempengaruhi orang lain. Ia digunakan untuk meluaskan pengaruh dari kawasan ke kawasan. Kuasa imperialisme menganggap mereka mempunyai misi agama untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan seperti penindasan di negara mundur. Eropah yang mengamalkan Kristian membawa misi The White Man Burden semasa mengembangkan agama Kristian mereka di tanah jajahan. Mereka mendakwa bahawa mereka mempunyai tanggungjawab untuk memodernkan negara dan memajukan penduduk yang miskin dan mundur di sana. Diikuti dengan faktor glory. Kuasa Barat mempunyai maklumat untuk menguasai kawasan penjajahan seluas mungkin.
Tindakan ini dapat meningkatkan status mereka, iaitu dipandang tinggi oleh negara lain dan dapat bersaing dengan kuasa barat yang lain. Kedudukan Kepulauan Melayu yang strategik menarik minat penjajah asing terutamanya di Melaka. Melaka yang terletak dengan dekat Selat Melaka membolehkan penjajah untuk menguat keuntungan dengan menguasai aktiviti perdagangan di sana. Maka, berlakunya penjajahan Portugis terhadap Melaka pada tahun 1511. Faktor terakhir ialah gold, kekayaan. Tanah Melayu memiliki gelaran iaitu Golden Chazovens ataupun Suwana Bumi. Hal ini kerana tanah Melayu kaya dengan bahan mentah seperti emas, biji timah, hasil hutan dan sebagainya. Oleh sebab dijajah oleh kuasa barat, maka lahirnya pengenalan kepada ekonomi baru seperti tanaman kopi, getah. Kegiatan ini mendorong pihak barat untuk mengimport imigran luar dari China dan India sebagai sumber tenaga bagi menampung kekurangan tenaga kerja di tanah Melayu. Penjajahan tanah Melayu bermula dengan Portugis pada tahun 1511. Lepas itu Belanda pada tahun 1642, diikuti dengan British pada tahun 1824 dan Jepun pada tahun 1941. Mari kita mula dengan Portugis. Antara faktor yang mendorong Portugis untuk meluaskan tanah jajahannya adalah kerana mereka ternampak kedudukan Melaka yang strategik. Melaka merupakan pusat perdagangan entry port pada ketika itu. Banyak pelabur asing akan datang ke situ untuk membuat aktiviti perdagangan. Para pelabur membuat pertukaran atau penjualan barang seperti rempah ratus, biji timah, kayu gahara dan lain-lain lagi. Peperangan antara Melaka dengan Portugis bercetus pada 14 Ogos 1511 dan akhirnya Portugis berjaya melawan Melaka. Setelah dijajah oleh Portugis, mereka meningkatkan cukai import sebanyak 6 hingga 10%. Hal ini menyebabkan ramai pedagang beralih pelabuhan dan akhirnya Melaka gagal menjadi pelabuhan entry port. Seterusnya ialah penjajahan Belanda. Melaka pada masa itu ingin melawan kuasa Portugis, namun kuasa mereka tidak mencukupi. Oleh itu, mereka meminta pertolongan pihak Belanda untuk menghalau pihak Portugis daripada Melaka. Setelah 6 bulan berperang, Portugis menyerah kalah. Peperangan ini telah memusnahkan banyak bangunan dan pihak Belanda memberi perintah dengan membina semula bangunan yang musnah mengikut seni bila Belanda. Maka terdapat banyak bangunan yang berunsur Belanda di Melaka pada hari ini. Walaupun Belanda telah menjajah Melaka, namun Belanda berhadapan dengan banyak ancaman terutamanya British. Disebabkan sekatan daripada British, penjajahan Inggeris Belanda ditertangi dan akhirnya penjajahan selama 183 tahun berakhir. Penjajahan British berlaku disebabkan faktor hasil perjanjian Inggeris Belanda pada 17 Mac 1824. Kesan penjajahan melahirkan dasar baharu iaitu sistem residen seperti di Perak, Selangor, Pahang dan lain-lain. Penjajahan British turut menubuhkan NNMB, NNMPD, NNMTB dan NNS. NNMB merangkumi Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. NNMTB meliputi Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis. NNS pula mempunyai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Akhirnya ialah zaman penjajahan Jepun. Zaman ini merupakan zaman kegelapan kepada masyarakat tempatan kerana orang Jepun pada masa itu sangat kejam. Mereka menjajah tanah Melayu untuk mencari bahan mentah untuk tujuan perdagangan. Masa penjajahan sangat singkat iaitu lebih kurang sebulan untuk mereka menjajah seluruh kepulauan tanah Melayu. Orang tempatan pada masa itu terpedaya dengan muslihat orang Jepun yang berpegang janji bahawa bersetuju untuk membebaskan mereka daripada kuasa barat. Ya, kuasa barat dihalau, namun cara mereka menjajah tanah Melayu selepas itu sangat menakutkan. Oleh itu, orang tanah Melayu bekerjasama membangun untuk menentang kuasa asing ini. Penguasaan Jepun berakhir pada 1945 apabila bom atom digugurkan di Nagasaki dan Hiroshima. Beberapa kesan telah dibawa oleh pihak British semasa menjajah tanah Melayu. Dari segi ekonomi, pihak British telah menguasai semua ekonomi tanah Melayu dalam pengeluaran bahan-bahan mentah seperti biji timah, getah dan hasil tanaman makanan. Benda-benda yang saya nyatakan tadi mempunyai permintaan yang tinggi pada masa itu. Mereka memperolehi hasil yang lumayan hasil daripada hasil jualan. Disebabkan permintaan yang tinggi terhadap bahan mentah, tenaga manusia yang lebih ramai diperlukan. Oleh itu, pihak British membawa masuk buruh asing dari
China dan India untuk menyelesaikan masalah kekurangan tanah manusia. Mereka menempatkan buruh China di tempat lompong biji timah, manakala buruh India dipekan sebagai penuri getah. Orang tanah Melayu pula kekal dalam ekonomi sahadiri. Oleh itu, masyarakat Melayu lebih miskin jika berbanding dengan buruh asing China dan India pada masa itu. Orang Melayu berada di kawasan luar bandar sahaja. Tanah Melayu pada masa itu mempunyai masyarakat majmuk. Oleh itu, lahirnya budaya campuran antara masyarakat asing dengan orang tempatan. Misalnya, Raya Serani terlahir. Mereka merupakan campuran antara orang Melayu dengan Portugis. Baba dan Nyonya yang berada di Melaka juga merupakan campuran antara masyarakat Cina dengan orang Melayu. Kesan campuran ini melahirkan budaya dan masyarakat yang baharu di tanah Melayu sehingga kini. Dari aspek pendidikan, sistem pendidikan tidak seragam kerana wujudnya berbagai kaum. Sistem dan cara pendidikan berbeza antara sekolah. Orang Cina mempunyai cara sendiri. Begitu juga kepada kaum India dan Melayu. Pihak British pada masa itu cuma menempuhkan pendidikan tinggi di bandar sahaja. Hal ini mengetepikan masyarakat terutamanya orang Melayu yang berada di kawasan luar bandar. Dari segi pentadbiran pula, ia adalah tidak seragam. Perkara ini mendorong kepada British untuk menyeragamkan sistem pentadbiran bagi memudahkan pentadbiran. Maka, wujudnya negeri-negeri Melayu Persekutu (NNMB), negeri-negeri Melayu Tidak Persekutu (NNMTB) dan negeri-negeri Selat (NNS). Dengan begini, sistem pentadbiran tanah Melayu diseragamkan oleh pihak British. Perkara dan urusan dapat diuruskan dengan lebih efisien dan cepat berbanding dengan sistem pentadbiran yang lama. Seterusnya, boleh dilihat bahawa terdapat persamaan kenapa tanah Melayu boleh dijajah oleh kuasa asing. Hal ini boleh dikaitkan dengan kedudukan tanah Melayu yang strategik seperti Melaka yang terletak berhampiran dengan laluan Laut Cina Selatan yang berpotensi menjadi pelabuhan entry port. Selain itu, tanah Melayu kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, rempah ratus dan emas. Akhir sekali, masyarakat pada masa itu mudah terberdaya atau dimanipulasi oleh kuasa asing kerana kekurangan pendedahan dan tahap pendidikan yang rendah. Di sini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pelbagai faktor mendorong kepada kuasa asing untuk menjajah tanah Melayu. Kesimpulannya, penjajahan telah membawa impak yang besar kepada struktur ekonomi dan politik orang Melayu. Dasar pemerintahan British telah mengubah sistem pentadbiran feudal kepada pilihan raya demokrasi. Penjajahan Jepun pula telah membuka peluang untuk masyarakat tempatan menyedari kebolehan dan semangat untuk berjuang. Saya berharap sejarah negara boleh memberi iktibar kepada generasi kini supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama lagi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.